tunggu nak record sekejap Okay, cuba present. Siapa yang masuk lambat nanti jangan risau, nanti saya akan sharekan semula video kita ni dalam grup Telegram. So inilah sambungan daripada minggu lepas. Maaf pecah-pecah tulisan tu, tak sempat nak betulkan. Okay, so 8.2 ialah sukatan serakan. Cikgu harap semua orang dengar suara cikgu dengan jelas? Dengar. Okay, so standard pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita nak menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data tak terkumpul. Jadi kalau kita sebut tentang statistik ataupun sukatan serakan ni, dia mesti akan melibatkan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Itu memang biasa. So apakah fungsi term-term yang cikgu sebut ni dia lebih kepada bagaimana kita nak menguraikan cara taburan data tu berlaku, sama ada data tu bagus untuk kita ambil ataupun sebaliknya. So dalam statistik ni, julat bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan cerapan yang terkecil. Okay, sukatan ini memberi kita satu gambaran bagaimana data ditaburkan lah, yang macam cikgu sebut tadi lah. So contohnya kat sini, ujian bahasa Melayu. Suatu kelas yang mempunyai julat markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas berkenaan adalah sangat berbeza. Okay, ini maksudnya macam ni. Contohlah dalam ujian bahasa Melayu tu ada kategori murid yang dapat markah rendah. Ada pula yang murid dapat markah besar sangat, hampir-hampir 100 macam tu. Jadi kita nampak jurang markah ujian tu terlalu besar. Jadi bila jurang sangat besar macam ni, maksudnya ada sesuatu yang tak kena dengan soalan. Sebab diandaikan mungkin tak ramai murid yang boleh menjawab dan boleh mendapat skor yang bagus kan. Kalau macam markah tu hampir-hampir je, contoh kalau macam susah sangat, data mungkin akan terkumpul dalam markah yang sangat rendah. Atau kalau senang sangat, markah akan terkumpul dekat markah yang tinggi. Atau kalau beza macam ni, julat tu terlalu besar, bermaksud mungkin soalan tu tak ikut tahap kebolehan murid lah. Contohlah untuk ujian bahasa Melayu ni So macam mana kita nak cari julat? Senang saja, cikgu rasa kamu dah tahu dah macam mana nak cari julat, iaitu nilai cerapan terbesar ditolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Okey, itu untuk julat. So kita pergi, cikgu nak ghostan pula. Ni ghostan, sekejap. Kemanakah cikgu ni? Okey, yang ini satu contoh set data. Bila kata data tak terkumpul, data tu biasanya data mudah-mudah lah, sikit macam ni. Ini data tak terkumpul lah. Jadi macam mana kita nak tentukan julat bagi set data ini? Senang saja, kita lihat manakah data yang paling kecil dan juga manakah data yang paling rendah, paling besar, So paling besar, rendah kat sini cerapan terkecil 14. So cerapan terbesar 40, jadi kita tolakkan saja, dapatlah julat 26. Julat maksudnya perbezaan di antara cerapan terbesar dengan terkecil tu jaraknya 26. Kira macam besar jugalah ni. Okey. So seterusnya, bagaimanakah anda menentukan julat daripada jadual kekerapan? Yang tadi tentukan julat juga, tapi data tu data yang mudah, jadi kita boleh susunkan seperti biasa saja. Kalau macam contoh soalan tu daripada jadual kekerapan, ini bila nampak jadual ni, ini kita panggil jadual kekerapan bila mana kita nampak ada skor dan juga bilangan murid kat sini, ini namanya jadual kekerapan. So disusunkan skor 2 hingga skor 8 dan kita nampak di situ bilangan murid untuk setiap skor yang diperolehi. So tentukan julat bagi data di atas. Okey, cuba tengok penyelesaian kat bawah. Dia agak lain sikit Bila kita susun macam ni, kita nampak skor yang terendah
terkecil, bukan terendah, skor yang bernilai kecil, cerapan terkecil dan cerapan terbesar kita nampak. Skor 2 dan cerapan terbesarnya 8. Jadi yang mana kita nak tolak julatnya ialah pada skor, bukan bilangan murid bilangan murid tak, bukannya ambil ini, ambil yang cerapan terbesar tolak cerapan terkecil saja. 8 tolak 2, 6. Okey. Kita tak nak tengok bilangan murid ni. Okey. Seterusnya, okey. Bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Okey, ini adalah cara untuk kita tentukan kuartil. Kuartil ni sebenarnya ada 3, termasuklah median ataupun Q2. Cuma tak dinyatakan di sini tapi yang penting untuk pengiraan seterusnya ialah Q1 dengan Q3. Sebab kita nak cari julat antara kuartil. Sebab julat antara kuartil ni mesti ditolak daripada kuartil ketiga dengan kuartil pertama. So macam mana kita nak baca kuartil-kuartil ni? Okay, kita baca dulu ni. Apabila nilai-nilai sesuatu data disusun mengikut tertib menaik, kuartil pertama Q1 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama daripada keseluruhan data. Contohlah data tu ada 40. Jadi 1/4 kali dengan 40 jadi 10. Maksudnya data yang berada pada kedudukan ke-10. Itu adalah Q1. Kalau untuk cari kuartil ketiga ataupun Q3, nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data. Kalau data yang 40 tadi, kita darab dengan 3/4 bermaksud ada kedudukannya 30. 3/4 kali 40, 4 kali 40 kan bagi 40 bagi 4 kan 10, 10 kali 3, 30. Jadi datanya pada kedudukan 30. Mungkin sini tak nampak sangat, nanti kita cuba tengok kalau ada soalan penyelesaian yang lain. So stepnya, gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan Q1 dan Q3 daripada satu set data tak terkumpul. Yang pertama, susun data mengikut tertib menaik. Perlu buat susunan menaik dulu daripada rendah ke yang tertinggi. Kemudian yang kedua, tentukan median data tersebut. Median ni lah kita kenal sebagai Q2. Okey, kalau tak ada dalam buku teks tu buat catatan sikit. Median ialah Q2. Ketiga, bahagikan set data kepada 2 bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Okay. Yang keempat, Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Kalau baca ni mungkin tak faham, tapi kita baca dulu, teruskan pembacaan, lepas tu nanti kita tengok contoh. Q3 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Okay. Yang keenam, jika bilangan data ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Kalau ganjil senang, ambil terus. Tapi kalau genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. So akhir sekali barulah kita akan dapat julat antara kuartil iaitu Q3 tolak Q1. Kalau pada cikgu, bila cikgu baca, cikgu faham. Sebab cikgu dah belajar lama dah benda ni. Tapi bagi kamu yang baru first time nampak julat antara kuartil ni, Q1, Q3 ni, mungkin bila cikgu baca tak faham kan? Okay, jadi kita lihat contoh 5 ni. Okey, soalan yang pertama, A. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, step yang pertama tadi ingat tak? Kita perlu susunkan dulu data ini. Sebab disusun, kalau kita tengok susunan ikut tak? Kalau dah ikut susunan macam ni tak apa. Senang, kita terus tengok mana media dulu. Okey, so kalau kita kira ada berapa set data ni yang untuk soalan A? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 11, maksudnya dia punya median mesti dia di tengah-tengah, maksudnya 5 lah, data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 median. Sebab dia mesti seimbang kiri dan kanan. Kalau median tu data yang ke-6, maksudnya sebelum median ada 5 data. Okay, ada 5 kan sebelah kiri ni. Sebelah kanan pun ada 5 data. Tu yang dia kata kalau data tu ganjil, senang terus kita boleh tentukan median Q1 dengan Q3. Okay, soalan ni. Jadi lepas kita dah tentukan median tengah-tengah iaitu nombor 13 ni, kemudian barulah kita
tentukan data yang mana pula untuk Q1 dan Q3. So kalau susun kat sini, okay, nampak ni 4 ni ada 2 cerapan, 8, 10 pun 2 cerapan, jadi 6 ni ganjil kat tengah-tengah, ini Q1. Untuk yang di sebelah kanan median pun sama juga macam tu. 2 cerapan kiri dan kanan. Jadi Q3 nilainya 20. Jadi jumlah antara kuartil, kita ambil nilai yang besar, Q3 tadi iaitu 20, tolak dengan Q1 iaitu 6. Jadi jawapannya 14. Okey, soalan yang A tu faham tak? Faham. Faham. Senang kan? Sebab dia memang ganjil. Okey, kalau untuk yang B, yang ni okey, ni dia ganjil juga rasanya. Sekejap, kerjakan 2, 4, 6, 8, 9. Ganjil juga. So kita dah tentukan median tengah-tengah. So kiri dan kanan ada 4 kan? Yang ni 4 ni genap tau. Bila genap macam ni, kita ambil yang di tengah-tengah genap tu sebab dia tak ada nombor apa nama ni? Ganjil kan, kiri dan kanan tu, kita ambil nombor di tengah-tengah tu sebagai Q1. Tapi sebenarnya kita buat 14 campur 14 ni kita bahagi 2. Sebelah kanan pun sama, 20 campur 21 bahagi 2. Lepas tu untuk jumlah antara kuartil kita tolak Q3 dengan Q1, kita dapatlah 6.5. Okay, untuk B boleh? Contoh B boleh faham? Akif, Ifah Akif faham? B? Faham tak yang B? Contoh B. Hello? Faham. Faham. Okey, C? C pun lebih kurang macam tu. Yang ni C ni, ini datanya adalah genap sebab 2, 4, 6, 8. Yang ini median ni mesti duduk tengah-tengah dia. Dia tak boleh ambil 26, dia tak boleh ambil 28. Jadi di tengah-tengah tu, maknanya untuk median 26 campur 28. Kalau ada soalan tanya median lah, 26 campur 28 bahagi 2. Tapi di sini kita tak payah pun cari median. Cuma kita nak tentukan median tu di mana. Okey, kemudian barulah kita nampak Q1 2.5, 2.5 tambahkan bahagi 2. Untuk yang Q3 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Jadi nanti kita akan tolak Q3 dengan Q1. Untuk jumlah antara kuartil dapat 0.45. Okey, itu untuk yang contoh soalan C. Okey, setakat ni boleh ikut Boleh. Okey. So, contoh 6 pula. Tadi contoh 5 soalan tu data juga. Data tak terkumpul juga. Cuma dia tak masukkan data tu dalam jadual nilai ataupun jadual kekerapan lah. Kalau contoh yang ini, dia masuk dalam jadual nilai. Contoh 6 ni. Dia masuk dalam bentuk jadual. Kita nampak skor 2 hinggalah skor 8 macam yang soalan tadi bilangan murid pun dah nampak kat sini. Okey, yang ini macam mana kita nak buat? Kita tak payahlah kita keluarkan pula skor 2 ada 3, kita tulis 3, 3, 5, 5. Banyaklah kan, susah. Jadi kaedahnya macam ni. Kita macam buat zigzag. Ini namanya bila ada nampak penambahan satu lagi baris ni, kekerapan longgokan ni, ini namanya jadual kekerapan longgokan. Yang dekat penyelesaian tu. Kita kena tambahkan satu lagi baris untuk tajuk kekerapan longgokan. Macam mana kita nak buat? Kita akan libatkan sahaja bilangan murid. 3 ni kita turunkan dulu dekat kekerapan longgokan yang pertama ni 3. Lepas tu 3 tu tambah dengan bilangan murid 5 untuk skor 3 dan jawapan kat bawah ni. 3 campur 5, 8. 8 turun kat sini. 8 campur 6 pula untuk bilangan murid 6 skor bagi skor 4. Jadi jawapannya turun kat sini 14. Sampailah habis sampai skor 8 yang bilangan budak 3 tu. So nanti kita akan dapat 44 untuk kekerapan longgokan yang terakhir. Okey, boleh? Boleh itu? Boleh. Okey. Ni tadi maksudnya jumlah data keseluruhan tu sebenarnya 44 untuk kes yang macam ni sebab data tu terlalu banyak. Okey, jadi macam ni kita nak kira. Ni tadi yang dalam cara-cara mula-mula kita nak cari Q1 tadi kan dia kata cerapan ke
1/4 kali 44. 44 ni merujuk kepada jumlah data keseluruhan yang kita dah masuk dalam kekerapan lembukan tadi. So dapat kat situ 11. Okay, tapi bukan cerapan ke-11 ni jawapannya. Kita kena tengok balik dekat kita punya jadual nilai tadi. Cerapan ke-11, skornya skor apa? Okay, macam mana kita nak kenal lepas itu? Okay, tadi kita buat 3 campur 5, 8. Kita tak cukup sampai 11 kan? 8 campur 6, 14. Jadi cerapan ke-11 tu dalam lingkungan skor 4. Tu yang tulis kat sini, C11 ni skor 4. Okay, boleh dapat Q1 tu. Faham tak? Okay, siapa tak faham bagi tahu. Ada yang tak faham macam mana dia dapat 4 tu? Cikgu, dia memang kena 1/4 ke? Untuk Q1 tu formulanya memang 1/4. Darab dengan data tu depends lah pada soalan. Kalau soalan ni 44 lah. Kadang-kadang data tu sampai 100, kita letaklah 100 kat sini. Tapi yang depan 1/4 ataupun 3/4 tu, itu fix. Memang macam tu. Okey, boleh? Boleh Untuk Q1 tu macam mana dapat 4 tu? Boleh cikgu. Okey. Q3 pun sama je lah cara dia. Cuma kita tukar daripada 1/4 tu jadi 3/4. So kat sini dapat cerapan ke-33. Sama juga, ulang macam kita buat tadi. Kita cari yang hampir dekat 34. Area 33 lah, 33 ni. So kat sini tak ada 33 tapi dia dalam 34 kan. So dia dalam kekerapan 34, jadi ambil skor yang 6 ni. Skor 6. Jadi untuk jumlah antara kuartil, kita tolakkan skor tertinggi dengan skor terendah lah. 6 tolak 4 jawapannya 2. Okey? Ada soalan tak? Yang contoh kedua ni. Ada tak? Ada. Tak ada ya? Boleh ya? Nanti try lah soalan dalam buku rujukan tu. Trykan implementkan apa yang kita buat ni dalam contoh ni. Betul faham tak faham? Dia dalam statistik memang seronok kalau kita ingat step dia ni. Dia tak adalah susah sangat. Cuma kena ingat step. Okey, so sekarang kita pergi kepada variance dan sisian piawai. Cikgu laju ke? Tak. Tak ya? Okey. Apakah maksud variance? Apakah maksud sisian piawai? Okey. Variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Ini takrifan ni dia ambil daripada formula Nanti kita tengok formula. Purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Pentinglah sikit kalau kita tengok macam ni kan. Tak apa, nanti tengok formula senang nak faham. Okey, untuk sisian piawai, dia bergantung kepada variance. Variance ni dia punya simbol tu nanti cikgu tunjuk. Dia ada kuasa 2. Kalau sisian piawai tu dia ambil daripada nilai variance tapi dia punca kuasa 2 je. Sebab tu dia kata sisian piawai ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada mean yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Kalau untuk set data kita nak lihat dari segi serakannya, biasanya kita akan ambil nilai sisihan piawai. Sebab tu dia kata sisihan piawai ni gunanya untuk mengukur serakan data. Sama ada data tu boleh kita terima ataupun perlu ubah suai. Okey, ini adalah rumus untuk variance dan sisihan piawai. Okey, nampak tu. Ni cikgu tak tahu nak sebut apa ni. Nak kata alpha ke? Dia macam bulat tapi dia ada ekor sikit. Jumpa je macam ni ada kuasa 2, itu namanya variance. Okey. Macam mana formulanya? Okey, ini bentuk macam huruf E tebal E kan? Ini tu adalah sum sum of. So, apa dalam kurungan ni? X tolak X bar. X bar ni ialah mean. X ni ialah macam contoh data yang kita buat tadi lah skor. Setiap kali skor tu tolak dengan mean dia. Kemudian kuasa 2 per N. N besar ni ialah bilangan data. Bilangan data. Atau ada satu lagi formula, sebenarnya formula ni sama, cuma yang ini dia buat jumlah bagi X kuasa 2 per N tolak dengan mean tu kuasa 2. Dia buka kurungan tu jadi macam ni. Ikutlah mana kesesuaian dalam soalan tu. Kalau kita dah dapat variance, senanglah untuk kita cari sisihan piawai. Sebab apa? Untuk variance dia ada simbol ni kuasa 2.
kalau CCM piawai, simbol tu sahaja tak ada kuasa 2. Bermakna yang formula yang kita sebut dalam variance tu, kita kena punca kuasa 2 lah. Tengokkan sama kan formula 2 ni, cuma beza dekat punca kuasa 2. Okey? Boleh Okay, sekarang kita tengok cara nak gunakan formula tadi. Okey, tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey, penyelesaiannya kalau kita nak pakai formula tadi, kita kena cari mean dulu Mean iaitu X bar. X bar macam nak dapat? Okey, campurkan semua set data ni bahagi dengan bilangan data. Okey, 2 campur 4 campur 5 campur 5 campur 6 ni bahagi dengan bilangan data. Bilangan data kita ada 5. So, kita dapat mean dia 4.4. Jadi, variance tadi formulanya, okey, kalau ikutkan dia ambil formula yang pertama untuk yang contoh soalan tadi. Okey, sebab nampak ni, setiap ni dia akan tolak. X tu ialah data, setiap data tu. Kalau mula 2 ni, 2 tolak dengan mean. 2 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 4 tolak 4.4 kuasa 2 sampailah habis hingga 6 tolak 4.4 kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan N kan? N bilangan data. Ni tadi. Okay, so jadi kita dapatlah variance dia 1.84. Okay, ataupun keadaan alternatif, ini formula yang kedua. Formula yang kedua, setiap data ni kita akan kuasa 2kan dulu. Macam ni, kemudian kita tambah semua yang kuasa 2 tadi. Kita bagi dengan N ataupun bilangan data. Kemudian kita baru tolakkan dengan mean yang kita kuasa 2kan. 4.4 kuasa 2 ni. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, yang atas ni diguna formula yang pertama. Yang keadaan alternatif ni diguna formula yang kedua. So ikutlah mana-mana yang kamu rasa senang dan bersesuaian. Okey, setakat contoh ni boleh? Boleh. Okey. Okey, ini adalah contoh yang lain. Sama juga kaedahnya. Cari mean apa-apa, cari mean dulu, puratakan dulu semua ni. Kalau ni ada 10, bagilah dengan 10, dapat 11.8. Yang dekat variance ni sama ada kamu nak guna cara pertama atau cara kedua pun boleh. Kalau cikgu-cikgu guna cara yang kedua, senang kan? Kita kuasa 2 kan, tambah semua, bagi 10, tolakkan dengan mean yang kuasa 2. Dan kita dapat variance dia. Okay, untuk CCM piawai, kalau kita dah dapat variance, senang. Ambil je nilai variance tu, kita letak punca kuasa 2. Dapatlah 4.643. Okey, yang ni pun cikgu rasa faham kot. Faham ya? Okey dah, boleh? Okey, sekarang data yang disusunkan dalam jadual. Okey, macam mana kita nak kira? Kita akan guna formula yang lebih kurang sama juga. Okey, tapi bezanya tengok macam mana kita buat Okey, apa-apa pun macam cikgu pesan tadi, kita akan cari mean. Okay, beza dengan contoh soalan yang mula-mula tadi, untuk cari mean kita tambahkan semua data bagi dengan bilangan data kan. Tapi untuk yang data di dalam jadual seperti ini, kita kena darabkan dulu ni. Kekerapan atau bilangan murid ni kena darabkan dengan apa yang kita tengah kaji tu. Jadi 3 darab 0 tambah 5 kali 1 tambah 8 kali 2 sampailah habis. Kamu tak boleh buat 3 campur 5 bagi dengan 5 data. Itu salah. Kena darabkan dulu. Darab tambah. Kemudian perkan dengan bilangan murid ni. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Baru dah dapat betul untuk mean dia. Beza dengan contoh yang pertama tadi. Jadi untuk variance, yang ada kuasa 2 ni, yang ini dia guna, ini dia guna kaedah apa ya? 3, ini dia buat, ni formula mana nak tunjuk? Tengok kat bawah ni formula yang dekat zon informasi yang cikgu letak ni. Dia guna formula yang ini. Yang pertama ni. Sebab untuk yang data tak ada jadual, dia formula dia agak lain sikit. Tapi kalau data yang ada jadual macam ni, dia kena ubah sesuai sikit formula dia. Dia jumlah F. F tu ialah frekuensi budak ni tadi, setiap budak ni. Untuk buku SIFA,
budak ni 3 kan, so 3 letak luar ni, lepas tu dalam tu skor kosong ni tolak dengan min. Okay, X tolak X min, maksudnya skor tolak dengan min kuasa 2 tambah nanti 5 kali 1 tolak 1.75 sampailah habis. Kemudian bawah ni jumlah F, sum of F. Apa maksudnya? Jumlah apa F? Frekuensi. So frekuensi iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Semua ni nilainya 20 ni. Itu yang bahagi dengan 20. So dapat variance 1.2875. Okay, untuk cara yang pertama. Ataupun kita nak pakai formula yang kedua, jumlah fx kuasa 2 per jumlah f tolak min kuasa 2. Okay, yang kedua ni lagi senang lah macam tadi kan. Yang rumus yang kedua lagi senang. Okay, jumlah f x kuasa 2. 3 ni ialah f kali dengan x ialah kosong ni, kosong kuasa 2. Sampai habis bagi 20 tolak 1.75 kuasa 2 1.2875. Ada soalan tak? ada. Tak ada ya. Formula tak ingat pun tak apa, tapi kita tahu huruf tu mewakili apa. Contoh macam X. X tu ialah skor. Skor. Kalau kat sini bukan skor lah, bilangan buku. X tu macam, kan kita kalau kita buat jadual macam ni, atas kan X, bawah Y. Jadi X yang ini ialah yang atas. Kalau F ialah frekuensi. Frekuensi kita tengok yang bawah ni pula. So jadual ni. Okay. Kalau X bar ialah min. Okay, Cikgu harap tak ada silap, tersilap ambil nilai lah. Taklah terconfuse dengan formula tu. Okay. Okay, ni sambungan tadi. Inilah tadi. Tadi tu soalan je kan. Macam ni je kan. Okay, ini cara nak senang. Kita guna kaedah macam ni. Daripada soalan ni, soalan yang asal macam ni je, jadual ni. Okay, kita tambahkan sedikit untuk kita cari F, X dan sebagainya macam ni. Okay. So kita buat satu jadual lain. X macam cikgu cakap tadi adalah bilangan buku kan. So X 0, 1, 2, 3, 4 ni. F ialah frekuensi bilangan budak yang baca buku kat tadi Kalau 0, 3, 5 dia ke bawah. Tadi kan dia melintang kan, sekarang dia menegak. Dia punya bacaan nilai-nilai tu disusun dalam bentuk menegak. Kemudian kita darabkan fx, maksudnya 0.3, 0, 1.5, 5 dan seterusnya. Kemudian dapatkan nilai x kuasa 2. Setiap x ni kita kuasa 2. So jawapan kat sini 0, 1, 4, 9, 16. Kemudian kita darabkan f frekuensi dengan x kuasa 2. Bukannya fx ni kuasa kedua kan, tak F ni darabkan dengan x kuasa 2. 3 darab 0, 0. 5 kali 1, 5. 8 kali 4, 32. 2 kali 9, 18. 2 kali 6, 16, 32. Tu. Jadi senang kita nak masuk dalam formula. Untuk cari min terus kita ambil, sebab kita dah sum off kan, lamsamkan dia. Jumlah F kat sini 20, jumlah Fx 35, jumlah Fs kuasa 2 sama dengan 87. Untuk dapatkan min, just ambil jumlah Fx per X. 35 per dengan X, apa tadi? Jumlah X ke? Sekejap. 35, bukan F, jumlah Fx per jumlah F ni yang untuk dapat min 35 per 20, 1.75. Jadi untuk variance, just kita ambil EFX kuasa 2, 87 per dengan jumlah F, 20, tolakkan dengan min kuasa 2. So dapat ni. Ni cara cikgu rasa yang ni dah mudah sikit untuk kita lihat kan. Kita buat dalam bentuk jadual. Okey, setakat ni. Boleh Okey, ada soalan tak? Cikgu. Ya. Jawapan akhir dia tu ambil semua terus, tak payah bunda-bunda lah kan? Untuk kes tajuk ni, biasanya kita ambil jawapan, kalau jawapan tu keluar ni, kita ambil lah semua. Tapi kalau kita bunda,
Dia sebab angka ni bila dia ada perpuluhan ni, maksimum kita boleh ambil sampai 5 nombor. Maksimum sampai 5 nombor. Kalau kita tengok kat sini ada berapa nombor? Ada 5 kan? Sini pun ada 5 kan? Jadi sebab itulah jawapan ni boleh diterima. Tapi kalau kita nak buat bundar, boleh juga kita ambil 1.29 pun boleh. Kita ambil sampai 2 angka bererti. 2 angka bererti, 2 tepat perpuluhan. 2 tepat perpuluhan. Tapi setakat ni kalau ambil sampai 5 macam ni kita terima lagi. Ya? Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada Tak ada. So ini kalau nak guna kalkulator lah, ada dalam buku tu untuk semak jawapan. Kalau nak explore guna kalkulator tu, kan kamu suka ni kan, kalau nak cek jawapan ke. Tapi kalau soalan tu kertas 2 kena tunjuk jalan kerja. Yang ini untuk semak jawapan guna kalkulator. Kalau guna kalkulator still kena tunjuk jalan kerja. Tapi kalau keluar kertas 1, kita guna kaedah ni lah, tak payah jalan kerja pun tak apa. Okey, jadi sekarang kita dah tahu dah macam mana kita nak mengira julat antara kuartil. Kemudian kita dah tahu nak kira variance dan sisian piawai. Jadi apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan tadi? Mengapa kita perlu belajar sukatan serakan ni? Jadi sebenarnya sukatan serakan mengukur taburan sesuatu set data ni adalah senang. Dia julat ni sukatan serakan yang paling mudah. Sebab kita hanya tolakkan cerapan terbesar dengan cerapan yang terkecil. Tetapi julat ni tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Daripada cerapan terbesar tolak cerapan terkecil tu, kita belum pasti ataupun kita tak boleh nampak lagi macam manakah data itu diserakkan. Maksudnya adakah data itu paling baik ataupun perlu diubah suai ditambah baik. Okey, bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim. Okey, pencilan atau nilai ekstrim ni dia macam ni. Pencilan ni ataupun nilai ekstrim ni, contohlah cikgu ada satu set data 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tiba-tiba ada data 100. Data yang 100 itulah yang kita katakan sebagai nilai ekstrim ataupun pencilan. Nilai pencilan ni sama ada nilai tu terlalu besar ataupun nilai tu terlalu kecil. Kita akan sebut sebagai pencilan ataupun nilai ekstrim. Okey. Jadi bila wujudnya pencilan atau nilai ekstrim ni, julat antara kuartil dianggap sebagai satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Cikgu rasa yang ini kita dah belajar masa tingkatan 2. Betul tak? Masa tingkatan 2 dah ada kan ni kan? Cuma kita ulang balik je. Siapa ingat tingkatan 2? Tajuk apa ni? Ada tajuk data ya? Cikgu tak ingat apa tajuk dia. Tapi memang cikgu waktu tu memang ada dah nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, antara julat dengan julat antara kuartil yang mana kalau lebih bagus untuk diambil, kita akan ambil julat antara kuartil. Okey, sisian piawai pula biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Ada dua set data, kita akan bandingkan secara serentak. Jadi kita akan ambil bacaan sisian piawai. Secara umumnya sisian piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala sisian piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Jadi bila kita bandingkan dua set data tu, kita lihat nilai sisian piawai. Jika sisian piawai itu kecil, bermaksud bacaan sisian piawai berhampiran, paling hampir dengan min untuk set data tersebut. Jadi baguslah. Tapi kalau sisian piawai tu besar, jauh daripada nilai min, jadi dia punya serakan data tu antara satu sama lain tu sangat jauh. Jadi bacaan untuk sisian piawai tu tak bagus lah. Bagi data tu tak bagus. Okey, so kita tengok contoh 10.
Okey, hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. So tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data itu. Okey, tadi kita dah sebut beberapa sukatan serakan iaitu julat antara kuartil dan juga sisihan piawai. So untuk kita pilih antara tiga tu, tapi di sini kita ada julat dan julat antar kuartil kan. Untuk kita pilih mana satu lebih sesuai menggambarkan taburan set data tu, kita kena tengok keseluruhan data yang ada sama ada wujud tak nilai pencilan ataupun tidak. Kalau tidak, berkemungkinan besar kita boleh ambil nilai julat. Jadi kita kena kira dulu julat, kita ambil cerapan yang terbesar iaitu 40, kita tolak dengan cerapan terkecil 10. Jadi kita dapat julatnya ialah 30. So untuk julat antara kuartil, okay, 21 hingga 11. Okay, ingat balik macam mana kita nak cari julat antara kuartil tadi. Macam mana dia boleh buat 21 tolak dengan 11. Kita kena cari dulu apa? Kalau nak buat julat antara kuartil kena cari apa lagi? Apa dulu sebelum boleh cari dapat 10 ni? Macam mana kita nak cari? Kita ada 10 sampai 40 ni data ni. First step kena buat apa? Cuba tengok buku balik. Yang ini dianggap kita dah tahu ni sebab tadi kita dah buat soalan tu. Terus dia letak 21 tolak 11 lah. Macam ni kita nak dapatkan 21 tolak 11 ni. Hello, anak-anak ada tak ni? Susun ikut menaik, kutip menaik. Okey, ni dah susun ikut menaik dah kan? Okey, dah ikut menaik dah. Lepas tu, suruh tentukan apa dulu? Lepas dah susun menaik? Median. Median. Okey, kalau ikut kat sini mediannya kat mana? Mana median dia? 18. 18 18? Sure. Kita ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. So sebenarnya median kat mana? Median duduk tengah-tengah antara 18 dengan 20. Sebab ni adalah set data genap. Kan? Sini ada 4, sini ada 4. Jadi kita kena ambil kira median di tengah-tengah 18 dan 20. 18 dengan 20 di tengah-tengah untuk median. Jadi untuk tentukan Q1 dan Q3. Q1 dan Q3 kat mana dia? Dekat mana? Dekat sini kan? Ya. 11 campur 11 bahagi 2 dapat 11 balik. Okay, so untuk yang ini antara 21 ni sampai 40. Di tengah-tengah juga. Yang sini macam mana pula? Di tengah-tengah sini. Cuba kira. Betul ke ni? Q3 nya betul ke ni? Cuba cek balik. Q1 betul. Median kat sini. Lepas tu ni dia kat tengah sini. 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 Mediannya kat sini ni. Median pula Q3 nya kat sini ni sepatutnya. Sepatutnya median dia ialah 21 tambah 25 bahagi 2. Betul tak? Dapat 23. 23. Kalau ikutkan data dia ni lah. Dan juga kaedah untuk mendapatkan Q1 dengan Q3. Sepatutnya dia 23 ni. Tapi taklah, mungkin kesilapan kan. Ini cikgu ambil daripada buku teks ni. Cikgu tak try. Tapi sepatutnya ni 23. Kalau ikutkan kaedah dia tadi, sebab ini semua dah disusunkan dalam aturan menaik. Okey, tak apa. Katalah sini 23. 23 tolak 11 jadi 12 kan. Okey, jadi julat antara kuartil dan sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. Inilah tadi. Bila kita nampak set data kita kena bandingkan. Adakah 40 yang nilai 40 ni dikategorikan sebagai pencilan ataupun nilai ekstrim? Iyalah kalau ikutkan. Sebab terlalu jauh antara 10 hingga 40 ataupun 25 dengan 40 ni terlalu jauh. Okey?
So penyelesaian ni untuk kita menentukan sama ada kita nak ambil antara julat dengan julat antara kuartil. Sebab julat dia 30. Bila kita kira julat antara kuartil dalam belas-belas je. Jadi memang sah lah kita kena ambil julat antara kuartil. Okey, untuk contoh 11. Okey, dah pukul berapa dah sekarang? Kita tak ada jam lah. Pukul berapa sekarang? 2.58. 2.58, hampir pukul 3. Okey, contoh 11. Okey, ingat tak tadi kegunaan CCM piawai? Ingat tak kegunaan CCM piawai? Antara julat dengan julat antara kuartil, kalau terwujudnya nilai pencilan, kita akan ambil yang mana satu? Julat ke julat antara kuartil? Anak-anak, oi. Mana komen ni? Julat antara kuartil. Ya betul. Kalau sekarang kamu tengok soalan ni je. Dia melibatkan apa? Ada 2 orang kan? Kan betul tak? Aiman, ujian 1 semua, ujian 1 sampai ujian 5. Aiman dan Johan untuk fizik. Jadi bila dia melibatkan 2 data ni, kita mungkin akan ambil sisian piawai sebab merujuk kepada nota tadi, sisian piawai digunakan untuk membandingkan 2 data. Okey, jadi kita tak apalah, kita kira dulu Okey, salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, jadi kita kirakan sisian piawai untuk Aiman dahulu. Tapi sebelum tu kita kena cari dulu min markah. Okey, ingat balik min markah macam nak kira Okey, kita kalau macam ni, kita anggap macam ni tak adalah ni. Kita buat macam ni, 40 campur 70 campur 90 bahagikan dengan 5 kali ujian. Kita dapat 69.8. Ini untuk Aiman dulu. Kena pecah satu-satu. So min markah untuk Aiman ialah 69.8. Kemudian untuk sisian piawai, ini formula ni kita boleh rujuk balik formula macam nak kira. Untuk sisian piawai ini diambil daripada formula variance tapi dibuat punca kuasa 2 untuk dapat sisian piawai. So dia akan buat setiap ni kuasa 2 lah, tambahkan bagi 5 kemudian tolakkan dengan min kuasa 2. So dapat 17.67. Itu nilai sisian piawai untuk Aiman. Untuk John, kiraan markah minnya lebih kurang sama untuk Aiman. Kemudian kita kirakan dia punya sisian piawai. Ini sambungan dia. Untuk sisian piawai John, kita dapat 7.574. Jadi ingat balik dalam nota tadi, sisian piawai yang bernilai besar ataupun kecil yang paling sesuai diambil untuk menunjukkan serakan data fizik ni, kuis fizik ni. Yang paling besar ke kecil sisian piawai yang paling bagus? Kalau tengok Aiman 17.67 untuk sisian piawai dia. Tapi untuk John punya 7.574. Jadi kalau nak bandingkan dari segi sisian piawai untuk 2 set data ni, kena ambil nilai sisian piawai yang bernilai kecil. Jadi kalau ikutkan, John yang akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Kerana sisian piawai markah bagi John adalah lebih rendah sebab pencapaian John adalah lebih konsisten. Kalau kita tengok markah dalam jadual ni, nampak lebih konsisten lah walaupun ada markah yang rendah dalam ujian yang keempat. Kalau untuk Aiman ada markah dia tinggi tapi dalam ujian pertama terlalu besar bezanya dah dengan markah-markah yang lain. Tapi untuk membuktikan sama ada Aiman atau John patut dipilih untuk mewakili sekolah, kita kena carikan dahulu dia punya sisian piawai. Okey, ada sebarang soalan setakat ini? Boleh faham? Boleh. Bagus lah, semua faham. Tak ada yang tak faham. Okey, nak tengok banyak juga ni. Banyak lagi ni. So selalu banyak. Dia yang bahagian yang kedua ni 8 poin ni agak banyak untuk kamu tahulah. Okay, ni. Ini tadi
kita kalau cikgu tengok buku kerja ni, itu latihan dah selesai kan? Besok 101 sampai 104 tak cikgu. Bahagian pertama untuk tajuk ni. Dah selesai kan? Dah buat kan? Dah. So ini cikgu nak kamu sambung, tapi tengoklah sampai mana yang boleh kamu buat. Cikgu habiskan sampai perut kotak ni dulu lah. Nanti kamu buat latihan buku kerja tu. Lepas tu ada satu part lagi kita sambung maybe esok ke. Sebab dia panjang lagi ni. Kita habiskan perut kotak supaya kamu boleh buat sampai muka surat 10 berapa ni? 108. Okey. Kita bincang dulu ni. Apakah itu plot kotak bagi set data tak terkumpul So plot kotak ni ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai. Iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Penambahan 2 lagi nilai, kalau tadi kita carikan kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Ini penambahan iaitu nilai minimum sebelum kuartil pertama dan nilai maksimum selepas kuartil ketiga. So jadi macam mana kita nak buat plot kotak tu? Plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data adalah simetri pada median dan juga plot kotak selalunya digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. So ini contoh je ni bentuk 1, bentuk 2, bentuk ini contoh saja. So maksudnya kalau kita ada set data tu kita kena tentukan median dia Q1, Q3. Ini semua contoh. Nak menunjukkan kita punya taburan data tu adakah bencong ke kanan ataupun ke kiri, menghampiri median ataupun tidak. So macam mana kita nak bedakan plot kotak ni? Okay, contohnya datanya 35 dah campur-campur lah ni daripada 35 hingga 75. Jumlah markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam satu ujian bahasa Cina. So bagi set data ini nilainya seperti dalam jadual berikut ditentukan. So kita kena tentukan dulu nilai minimum berapa, nilai maksimum berapa. Dan kuartil pertama, yang kuartil pertama, median, kuartil ketiga ni ikut kaedah yang kita gunakan di awal tadi untuk data yang tak terkumpul yang jenis macam ni, yang tanpa melibatkan jadual. Cari dulu dia punya Q2, median. Kalau kita tengok semua ada 15 kan, jadi yang di tengah-tengah tu adalah median lah. So bahagian kanan dan kiri ada 2, 4, 6, 7. 7 data kiri, 7 data kanan. So 57 ni adalah Q2. Jadi lepas tu baru kita tentukan Q1 45, Q3 ialah 68. Di tengah-tengah. Okey. Setelah itu kita dah dapat, barulah kita akan plotkan kotak seperti di bawah ini. Okey, untuk meletakkan nilai dalam garis nombor, ini mesti berpandukan kepada data yang terlibat. Nilai minimum 35, nilai maksimum 75. Jadi kesesuaiannya kita akan buat untuk selang kelasnya penambahan 5 setiap kali. Jadi 35, 40, 45, 50. Secara seragam lah sampailah 75. Yang data untuk contoh 42, 52, macam ni kita nak dapatkan data tu. Setiap selang tadi 35 hingga 40 kita mesti guna 10 kotak kecil ni. Jadi senang kita nak baca 42, 52, 53 di antara tu. Okey, jadi nilai minimum kita akan gunakan plot hitam ni. Plotkan betul-betul setentang dengan nilai 35. Lepas tu untuk Q1 tadi 45 pun sama, kita gunakan dot hitam ni. Okey, labelkan kat situ Q1. Lepas tu untuk median nilainya 57. Jadi kita tak boleh letak dekat 55, kena baca sampai 57. Sekali lagi plot hitam untuk M. Kemudian Q ketiga, kuartil ketiga 68, tandakan di manakan 68. Dan akhir sekali nilai maksimum 75, tandakan di situ.
Okey, yang kita sebut plot kotak tadi, kita joinkan antara Q1, M dan Q3 dalam bentuk kotak macam ni. Dalam bentuk kotak macam ni. Jadi kita akan nampak dalam kotak itu ialah julat antara kuartil. Dalam kotak itu sahaja. Tidak ataupun bukan pada garisan yang menghampiri nilai minimum ataupun maksimum ini. Itulah yang dinamakan plot kotak. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? Ada soalan tak? Ada tak ada? Ada. Tak ada. Boleh buat ni sampai plot kotak. Petang ni sampai buat plot kotak je. Nanti esok kita sambung lain. Ini contoh-contoh yang lain lah kalau kamu nak tengok contoh plot kotak yang lain. Kalau macam yang ini, data tu berada di tengah-tengah berhampiran dengan median. Tapi ada juga plot kotak yang data tu yang ke kanan median ataupun ke kiri median. Macam contoh A dengan B ni. Okay. Tapi apa-apa pun kita nak jawab, kita mesti isikan dululah untuk soalan A, contoh soalan A kan. Bagi setiap plot kotak nyatakan median. Median julat antara kuartil, Q3 tolak Q1, julat dia kuartil pertama. Yang ini yang macam contoh 11 tadi, kita masukkan dalam jadual ni. Sebelum kita nak buat plot kotak, lagi senang kita isikan dalam bentuk jadual ni. Tapi kalau tak buat dalam jadual pun tak apa. Tapi kena tahulah kita mesti ada nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, kuartil ketiga, lepas tu median. Itu yang penting-penting lah. Kemudian yang julat antara kuartil, julat ni kita boleh dapat daripada pengiraan juga penolakan antara kuartil pertama, kuartil ketiga ni. Lepas tu, okey, sebab yang ini terbalik kod kan. Macam soalan 11 ni, contoh 11, kita ada data dalam jadual, kita dikendaki untuk plotkan plot kotak. Tapi untuk soalan yang ini, contoh 12, dalam soalan A tu dia bagi plot kotak. Kita kena keluarkan datanya. Terbaliklah. Jadi kita tengoklah yang apa ni, bacaan 10 berapa ni, 12, 14 dan 18. Ini adalah nilai minimum, nilai minimum nombor 5 ni, 18. Okey, nilai minimum. Yang ini apa? Q1. Ni Q1 ni. Yang ini adalah M. Ini adalah Q3. Yang ini adalah nilai maksimum. Lepas tu kalau dia suruh cari julat, tolakkanlah nilai maksimum dengan nilai minimum untuk dapat julat. Okey? Boleh contoh yang kedua ni? Okey? Boleh? Ada soalan tak? Tak ada? Sampai ni. Latihan nak buat sampai ni. Contoh 12 ni. Ada tak soalan? Khalil, ada soalan tak? Ada ke tak ada ni? Ada orang tak ni? Aku cakap seorang-seorang cikgu ni. Tak ada soalan cikgu. Faham? Semua faham? Faham. Tak ada yang tak faham pun. Ini semua ni cikgu sambung esok. So hari ni, sekarang dah pukul apa Khalil? Khalil, pukul apa sekarang Khalil? Mana Khalil ni tadi jawab lesak tadi. Tak ada jam Siapa tahu sekarang pukul apa? 3.11 cikgu. 3.11 kan? Okay, patut tadi kita cikgu bagi rehat setengah jam untuk kamu ni. Jadi sepatutnya kita sampai 3.30 lah. Okay, so kita stop setakat ni dulu untuk bagi ruang kamu buat latihan. Okay, latihan daripada muka surat 104 sampailah yang kita belajar tadi 108, nombor 13. Okay. Jelas tak? Dengar tak? Kita cek ulang muka surat 104 start 8.2 measures of dispersion tu sampai muka surat 108 soalan nombor 13. Okay? Okay Boleh? Dapat tak? Boleh. Boleh. Try buat time sampai 3.30 ni lah. Jadi jimatlah masa kamu. Boleh buat